Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas dan menggempakan sahabat-sahabat semua. Kita tahu ya, individu yang dikenali sebagai YB Viral ini kaki penghasut, kaki fitnah dan juga berbagai tuduhan yang tidak berasas. Ya, dalam kenyataan-kenyataannya juga satu kenyataan yang tidak masuk akal. Ya, sembrono membuat kenyataan, terutamanya menyerang kepada pribadi YB Rafizi Ramli. Katanya YB Rafizi gagal, katanya kerajaan ini gagal, katanya kerajaan ini tidak membuat apa-apa. Benarkah semua itu, sahabat-sahabat semua? Itu antara perkara yang seringkali dijajah, dilakukan dalam setiap kenyataan-kenyataan daripada individu yang dikenali sebagai YB Viral, pendukung kepada Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Inilah yang mereka lakukan, yaitu menjajah, melemparkan fitnah, melemparkan auta yang kenyataan yang tidak berfakta dan sebagainya. Jadi apa yang menarik sahabat-sahabat semua, hari ini akhirnya YB Rafizi Ramli membuat jemputan podcast kepada individu yang dikenali sebagai YB Viral ini. Beranikah dia menyahut cabaran ini? Beranikah dia bersemuka dengan YB Rafizi Ramli? Walaupun bukan secara fizikal, walaupun ianya mungkin dilakukan secara live, tapi beranikah beliau berdepan dengan YB Rafizi Ramli? Kalau berdepan pun, adakah setiap kenyataan itu mempunyai fakta, bukti yang jelas seperti mana yang dilakukan oleh individu ini pada saban hari di live TikTok mereka, sahabat semua. Jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit update kenyataan terkini daripada YB Rafizi Ramli yang dipostingnya di media sosial, yaitu di Facebook. Katanya, jemput bakar saya Rafizi Jabar, YB Viral debat di podcast. Ya, itu antara kenyataan daripada YB Rafizi Ramli. Jadi kalau kita lihat, sahabat semua, Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli telah menyampaikan jemputan rasmi kepada pengguna TikTok pro Perikatan Nasional yang memuat naik video yang menyelar kerajaan dan dasar-dasarnya. Menurut timbalan Presiden PKR itu, pempengaruh menyebarkan pembohongan yang tidak berasas kepada pengikut mereka adalah antara ancaman terbesar yang dihadapi kerajaan hari ini. Dengan adanya platform media sosial, terutamanya TikTok, katanya mereka berleluasa menyebarkan fitnah dan pembohongan. Mereka juga memainkan sentimen demi sentimen untuk yang tidak memberikan gambaran dan perspektif yang sebenar, yang akhirnya memesongkan fakta, memesongkan kefahaman rakyat mengenai satu-satu perkara. Apabila ditanya di parlimen, pemimpin politik mereka sendiri yang tidak boleh menjawab. Saya selalu bertanya, kata YB Rafizi Ramli, kepada ahli-ahli parlimen PN tentang ukuran ekonomi yang mereka gunakan sebagai bukti dakwaan mereka ekonomi telah merudum. Mereka tergagap-gagap dan tersipu-sipu seperti kerangga yang lari bertempiaran, kata YB Rafizi Ramli melalui hantarannya di media sosial hari ini. Rafizi juga memberikan amaran bahwa netizen yang menyebarkan pembohongan tidak berasas serta orang lain yang mengulas mengenai siaran sedemikian boleh diheret oleh polis, malah berdepan tindakan sivil jika perlu. Akhirnya seperti lazimnya, ramai walaun-walaun yang terdedah mati katak dalam perjuangan, sedangkan pimpinan mereka kaya raya dengan kereta besar, pangkat, pencen, kata YB Rafizi Ramli. Ada pula yang mempersoalkan kenapa mereka memboikot produk-produk tapi tidak memboikot kepada kereta Mercedes. Lalu alasan yang diberikan itu amat memalukan, sahabat-sahabat semua. Kenapa tidak memboikot ke semuanya kalau itu adalah niatnya? Kenapa harus memberikan pengecualian? Terutamanya kendaraan-kendaraan yang digunakan pakai oleh pemimpin mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi ahli parlimen Pandan itu juga memetik contoh seorang pempengaruh yang menggunakan nama YB Viral di TikTok yang sering memuat naik video di platform yang menyelar kerajaan dan dasar-dasar kerajaan. YB Rafizi berkata, saya berpandangan budaya ini perlu ditangani. Cara menanganinya adalah supaya pimpinan politik seperti saya berdepan sendiri dengan rakyat dalam satu sesi untuk menjawab dan bertanya. Rakyat tanya, saya jawab. Saya tanya kepada rakyat untuk berkongsi pemahaman. Maka wajarlah rakyat jawab, katanya.
Tetapi dengan syarat yang janganlah berselindung di belakang identiti digital yang salah guna untuk mencipta pembohongan. Bila berdepan dengan identiti sendiri, bersedialah untuk disaman dan diambil tindakan undang-undang jika ada fitnah yang dibuat. Eksperimen pertama ialah kepada YB pempengaruh PN Perikatan Nasional, iaitu individu yang dikenali sebagai YB Viral. Katanya, jadi menurut YB Rafizi lagi, dia menghantar surat rasmi kepada netizen tersebut untuk menghadiri sesi audio siar podcast yang dijadwalkan pada 8 Januari 2024 atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Podcast bertajuk Yang Bakar Menteri itu akan disiarkan secara langsung di saluran media sosial Rafizi Ramli. Jika dia berani, kata YB, ya tampil dengan mengisi borang maklumat pribadi dan mengembalikan borang ke pejabat saya, insya Allah katanya, saya bagi ruang seluasnya untuk dia bakar saya dan buktikan saya menteri paling bodoh seperti yang dijerit-jeritnya selama ini. Tulis YB Rafizi Ramli sambil melemparkan salinan surat jemputan kepada individu yang dikenali sebagai YB Viral ini. Jadi ya dalam posting itu juga sebenarnya YB Rafizi Ramli turut dia memberikan atau menyiarkan, ya, kalau kita beli, saya besarkan sedikit supaya Anda beli nampak, antara surat jemputannya yang dibuat oleh YB Rafizi Ramli. Ini dia. Jadi jemputan bagi menghadiri sesi podcast Yang Bakar Menteri sebagai jurucakap undangan bersama-sama YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Itu antara tajuk, ya, surat jemputan ini. Dan dengan segala hormatnya katanya dalam surat itu, saya merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan, ya, bahwa YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, ingin mengundang Tuan untuk bersama mengadakan perbincangan di dalam sesi podcast Yang Bakar Menteri. Sesi ini bertujuan memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk berkongsi pandangan dan membentangkan fakta kepada rakyat. Justru pentadbiran berbesar hati menjemput Tuan untuk bersama sebagai jurucakap undangan bagi sesi podcast Yang Bakar Menteri pada Isnin 8 Januari 2024 atau mana-mana tarikh yang dipersetujui antara secara bersama kedua-dua serta disiarkan secara langsung di media sosial YB Rafizi Ramli. Itu antara surat jemputan yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli telah pun dihantar kepada individu ini. Soalnya sekarang ini, adakah individu ini berani tampil untuk bersemuka bersama dengan YB Rafizi Ramli yang hari-hari menjerit, hari-hari membuat fitnah, hari-hari membuat kenyataan tidak berasas, tidak berbukti, ya, mengatakan kerajaan ini gagal. Apa buktinya kerajaan ini gagal sebenarnya? Kalau kita lihat, ya, daripada Kerajaan Perikatan Nasional ketimbang kerajaan yang ada pada hari ini, ramai penganalisis politik mengatakan bahwa kerajaan hari ini lebih baik ketimbang Kerajaan Perikatan Nasional. Adakah mereka cuba menutup segala kegagalan itu dengan membuat tuduhan seperti ini? Perkara yang jelas, perkara yang paling kita boleh nampak, sahabat semua, apa dia? Ringgit Malaysia PN menjunam paling rendah dalam sejarah ketika ini. Walaupun turun naik, tapi dia sedang menguku, ya, nilai ringgit Malaysia. Apalagi inflasi, adakah berjaya diatasi oleh kerajaan PN? Gagal, sahabat semua. Hari ini 1.9 inflasi. Pengangguran, ketika Kerajaan Perikatan Nasional penganggurannya paling tinggi, hari ini penganggurannya semakin merosot, menurun dibanding ketika mereka menjadi kerajaan. Apalagi telur ayam di mana menghilang, yang ada telur kepada kaki-kaki pendusta, kaki-kaki penfitnah itu yang ada. Tapi dengan adanya kerajaan hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Mat Sabu yang berjaya membekalkan bekalan yang mencukupi untuk rakyat. Minyak masak, anak-anak mereka, menantu mereka terlibat di dalam menyorokkan, sehingga hari ini, ya, ada di antara mereka telah pun didakwa, sahabat-sahabat semua. Sorok beras, ya, beras putih tempatan. Kenapa mereka tidak menyelesaikan ataupun membongkarkan perkara ini? Karena mungkin kita lihat, sahabat semua, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya duduk makan gaji buta. Itulah yang mereka. Yang mereka sibuk, kekalkan jawatan. Scheme of thing, lakukan perkara seperti itu. Berbeza dengan kerajaan hari ini. Kalau mereka masih mengatakan kerajaan hari ini gagal, sahabat semua,
Itulah manusia yang paling hipokrit, paling bangang, paling dangkal di dalam negara kita. Pelaburan yang telah diluluskan 225 kalau saya tidak silap million, ya, lebih tinggi daripada kerajaan sebelum ini, sebelum berakhirnya tahun ini, sahabat-sahabat semua. Itu yang sudah diluluskan, bukan sekadar diumumkan. Jadi, mana buktinya kerajaan hari ini gagal? Of course, harga kos sara hidup itu tinggi, tapi ianya berlaku dan diwarisi daripada kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Siapa sebenarnya yang gagal? Individu seperti inilah yang gagal, seperti YB Viral ini. Siapa lagi? Ratu Fitnah, Raja Fitnah, siapa lagi? Cikgu Bat. Mereka ini antara kaki-kaki fitnah yang sengaja membina persepsi untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Kenapa? Kerana tidak isu yang boleh mereka mainkan lagi selain memainkan fitnah, sentimen, menggunakan agama dan bangsa. Itu pandangan saya, sahabat semua. Jadi kita harap individu yang dikenali sebagai YB Viral ini berani menyahut jemputan yang telah pun dibuat oleh YB Rafizi Ramli. Jika tidak, ternyata mereka adalah pengecut yang sepengecutnya yang ada di dalam negara kita. Terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Sahabat semua, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.